Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan dengan pembelajaran tentang teknik menjawab bahagian C, iaitu bahagian esei untuk mata pelajaran Geografi PT3. Okey. Bahagian C merangkumi 30 markah, iaitu soalan subjektif respon terbuka. Terdapat 4 soalan subjektif, jawab 3 sahaja. Okey, dalam teknik menjawab soalan bahagian C, iaitu bahagian esei, murid dikendaki baca soalan dengan teliti. Yang kedua, garis kata kunci soalan dan kenal pasti kehendak soalan dan peruntukan markah yang diberikan untuk setiap soalan. Okey, kita tengok pada kata kunci soalan. Okey, kena kenal pasti kata kunci. Yang pertama ialah nyatakan, berikan, senaraikan, namakan, apakah dan kemukakan. Kalau ada kata kunci soalan yang disenaraikan ini, kaedah menjawabnya ialah pelajar mesti masukkan fakta, di mana satu fakta ialah 1 markah. Kemudian kita teruskan pada kata kunci soalan, terangkan, jelaskan, mengapakah, bagaimanakah. Kaedah menjawabnya, pelajar mesti masukkan fakta dan juga huraian. Jumlah markahnya 2 markah, iaitu fakta 1 markah dan juga huraian 1 markah. Masukkan fakta dan huraian, kita akan dapat 2 markah. Berapa fakta dan berapa huraian yang kita kena masukkan terpulang kepada peruntukan markah yang diberikan, ataupun soalan akan tunjukkan berapa markah. Kaedah menjawabnya pun sama. Kita akan masukkan fakta dan juga huraian mengikut peruntukan markah yang diberikan. Kita teruskan. Kata kunci soalan untuk wajarkah dan huraikan. Kaedah menjawabnya mesti ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Jumlah markah yang peruntukan ialah 3 markah, iaitu masukkan fakta, kita akan dapat 1 markah, huraian 1 markah dan masukkan contoh 1 markah. Kita teruskan pada contoh soalan 1, bagaimana untuk menjawab soalan esei berdasarkan kata kunci dan juga kehendak soalan. Contoh soalan 1 diberikan 2 gambar, kemudian jelaskan kepentingan bentuk muka bumi A di Malaysia. Dalam soalan ini, murid dikehendaki merujuk kepada gambar dan kenal pasti bentuk muka bumi yang terdapat di gambar A dan juga gambar B. Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi A. Pelajar bolehlah rujuk kepada gambar A, iaitu bentuk muka bumi tanah pamah. Kita teruskan. Kena kenal pasti kata kunci. Itu ialah teknik yang pertama, kenal pasti kata kunci. Soalan, jelaskan kepentingan bentuk muka bumi A di Malaysia. Kata kunci soalannya ialah jelaskan. Kehendak soalan, kepentingan bentuk muka bumi dan peruntukan markah yang dinyatakan adalah 4 markah. Jika kata kunci soalan jelaskan, pelajar mesti masukkan fakta dan juga huraian. Peruntukan markah 4 markah bermaksud pelajar kena masukkan 2 fakta dan juga 2 huraian. Barulah akan dapat markah 4 markah. Fakta pertama, kepentingan bentuk muka bumi A yang pertama ialah dijadikan kawasan pertempatan. Kenapa? Sebab kita dah kenal pasti gambar rajah A ialah bentuk muka bumi tanah pamah. Tanah pamah dijadikan kawasan pertempatan. Huraiannya, kawasan tanah pamah yang rata dan struktur tanah yang stabil sesuai untuk pembinaan pertempatan. Manakala fakta kedua ataupun kepentingan yang kedua, tanah pamah juga dijadikan tempat pembinaan
perhubungan dan pengangkutan seperti jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang dapat dibina di atas tanah pamah. So, kita dah ada fakta, ada huraian dan fakta kedua ada huraian 2. Okey, kita tengok macam mana nak menjawab soalan esei. Contoh jawapan dia mestilah bentuk perenggan. Mesti ataupun wajib jawab dalam bentuk perenggan. Okey. Kita dah buat tadi fakta 1, huraian 1, fakta 2, huraian 2. Kemudian kita buat dalam bentuk perenggan. Kepentingan bentuk muka bumi A ialah sebagai kawasan pertempatan kerana kawasan tanah pamah yang rata dan struktur tanah yang stabil. Okey, kepentingan bentuk muka bumi A ialah sebagai, kita boleh ambil daripada perkataan ataupun soalan. Okey, soalan yang dinyatakan. Kita masukkan balik ayat tersebut. Kepentingan bentuk muka bumi A ialah sebagai kawasan pertempatan. Okey, kita ambil daripada fakta 1. Kemudian kerana, kita guna kata hubung untuk masukkan huraian 1A. Okey, kerana kawasan tanah pamah yang rata dan struktur tanah yang stabil. Jadi kita dapat 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Jadi 2 markah untuk perenggan 1. Perenggan kedua adalah untuk fakta kedua. Selain itu, kawasan ini juga sesuai untuk pembinaan perhubungan dan pengangkutan. Kita dapat markah 1 untuk fakta 1. Contohnya, untuk membina jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang. Okey, di sini kita boleh masukkan juga contoh sebagai huraian. Okey, kita boleh gunakan contoh sebagai huraian. Okey, kita teruskan. Soalan B. Huraikan bagaimana bentuk muka bumi B memberi manfaat kepada negara. Markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. Kata kunci soalan ialah huraikan, di mana pelajar kena masukkan fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, dan kehendak soalannya, pelajar dikehendaki menyatakan potensi bentuk muka bumi B, iaitu tanah tinggi di Malaysia. Okey. Pilihan jawapan yang saya sediakan ialah fakta 1. Potensi yang pertama ialah dijadikan kawasan pelancongan. Ada huraian, pemandangan yang menarik dan suhu yang nyaman. Contohnya di Bukit Bendera Pulau Pinang. Okey, fakta yang kedua atau potensi yang kedua, dijadikan kawasan pertanian. Sesuai untuk pertanian hawa sederhana seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya ialah di Cameron Highland, Pahang. So, kita tengok macam mana nak jawab. Okey. Contoh jawapannya, bentuk muka bumi B berpotensi dijadikan kawasan pelancongan kerana, okey, kat mana kita nak ambil? Ayat ini kita boleh ambil dari soalan. Okey, bentuk muka bumi B berpotensi dijadikan kawasan pelancongan, iaitu fakta 1. Okey, kita akan dapat markah 1 markah untuk fakta 1. Okey, kerana pemandangan yang menarik dan suhu yang nyaman ialah huraian 1A. Huraian untuk kawasan pelancongan tadi. Dan masukkan contoh. Contohnya di Bukit Bendera Pulau Pinang. So, kita dapat 1 markah untuk fakta 1. 1 markah untuk huraian 1A dan contoh C1A. Kita akan dapat 1 markah. Okey. Perenggan kedua, gunakan penghubung wacana ni. Selain itu, untuk menerangkan potensi yang kedua ataupun fakta kedua, kawasan ini juga sesuai dijadikan kawasan pertanian yang sesuai untuk menanam tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya di Cameron Highland, Pahang. Ataupun contoh ni pelajar boleh rujuk di mana-mana buku. Okey.
ataupun buku teks. Boleh masukkan contoh yang sesuai. Tidak semestinya kamera Highland. Awak boleh masukkan juga contohnya di Kundasang Sabah. Okey? Okey, itu sahaja antara teknik-teknik yang boleh cikgu share untuk awak. Okey, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih semua.